Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Ya, Cik Alia. Okey, saya Nur Alim Muhammad Asafir. Saya pelajar Universiti Utara Malaysia. Tujuan saya datang untuk menemui puan adalah untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai isu jenayah yang berlaku di kampung ini. Boleh puan berkongsi sedikit mengenai latar belakang diri puan? Assalamualaikum Cik Alia. Terima kasihlah kerana sudi datang jumpa saya ataupun lebih dikenali dengan Mak Su. Latar belakang saya ni memang dilahirkan di sinilah. Cuma saya lahir di sini dan nak kata dari kecil sampai besar memang duduk kampung ni lah. Memang orang Permatang Manggis. Itu je. Okey, boleh puan cerita sedikit mengenai jawatan yang disandang oleh puan? Sepanjang saya dilahirkan di sini, jawatan yang saya pegang ni bermula dari ahli biasa, kemudian saya menjadi naib ketua wanita dan seterusnya saya dipilih menjadi ketua wanita dan sekarang saya lebih kepada bahagian dan saya dilantik sebagai AJK wanita bahagian kepala batas dan juga saya AJK untuk PDK iaitu komuniti anak-anak OKU kan. Itu je lah. Okey, sudah berapa lama puan menyandang jawatan sebagai sebagai ketua wanita ni dah 3 penggal. Okey, sepanjang puan menyandang jawatan ni, apakah program yang telah dijalankan di kampung ini terutamanya? Program-program kami banyakkan melibat wanita tapi khususnya bukan wanita saja. Kami akan tarik macam pelapis-pelapis muda. Kami akan buat aktiviti seperti sukan, macam untuk bila awal muharam kita akan buat bubuk sorok, kita akan buat bersama dengan tarikh surau. Jadi di situ pemuda turun, wanita budak-budak muda turun. Jadi dari situlah kita boleh merapatkan hubungan. Mengenai kampung, boleh puan cerita sedikit mengenai latar belakang kampung ini? Yang tu saya minta maaf lah sebab memang dari kecil saya duduk sini, saya tak berapa nak tahu latar belakang dia. Tapi memang siapa yang jadi anak jati Permatang Manggis ni memang berasa syukur sangat-sangat sebab Permatang Manggis ni memang dia kampung dia memang lebih banyak pada orang kata mengeratkan lagi. Jadi sejarah dia tu belakang-belakang tak apa nak tahu. Cuma kalau kata minta maaf lah sejarah saya tak tahu, tapi memang dari kecil sampai besar memang duduk Permatang Manggis lah. Jadi cuma kita tak tahu nak cerita sejarah dia tu. Okey, berapakah anggaran penduduk yang terdapat di kampung Permatang Manggis? Anggaran penduduk lebih kurang 400 orang. Kita ada 130 buah rumah. Dulu Permatang Manggis ni kita cuma orang Melayu saja, tapi lah ni ada kita dah bercampur. Ada Cina tapi tak banyak dalam tu. Masyarakat Cina pun orang kata alhamdulillah mereka boleh masuk dengan kita ni orang Melayu ni. Okey, ini mengenai kampung juga. Adakah kampung ini dikenali oleh orang ramai? Alhamdulillah sebab Permatang Manggis ni dia satu-satunya kampung yang bertuah lah sebab dia berada di tengah. Dia dikelilingi oleh kampung Pematang Bogor, Pematang Beretan dan kata kita bertuah sebab kita duduk betul-betul jalan wilayah. Jadi apa aktiviti di jalan wilayah ni memang kita akan macam beruntungnya ditua di Langkawi. Kita betul lah lebih-lebih lagi lah dengan Pasar Awam. Jadi semua dekat dia tengah. Jadi memang banyak orang yang kenal Permatang Manggis ni. Okey. Maksudnya sekarang ni Permatang Manggis ni dia menjadi pusat tumpuan juga untuk orang membeli barang keperluan. Sebab dia Permatang Manggis ni dia ada
dalam matangnya dia ada kedai dobi, dia ada kedai untuk kereta, buat kereta, dia banyak jahitan. Betul lah kata. Sebab tu dia dikenali sebab dia banyak tempat yang boleh orang datang kan untuk segala aktiviti. Okey, ini kita masuk lebih detail kepada tujuan untuk kita menembual juga ya. Boleh saya tahu sedikit apakah jenis isu yang berlaku di kawasan Pematang Manggis ni? Dia di Pematang Manggis ni dia isu-isu besar tak ada. Apa tak ada lah lagi sebab isu perkauman ke apa-apa, sebab dia masyarakat Pematang Manggis ni lebih banyak sikap tolong menolong. Sebab di Pematang Manggis ni kami masih amalkan Pakatan Mentara. Jadi untuk kenduri walaupun sekarang ni lebih dengan catering ke apa ke, jadi bila Pematang Manggis ni kita kuatkan dengan gotong royong. Walaupun orang kata dari muda sampai ketua masih ada sikap tu, jadi tak ada rasa isu-isu yang Kalau yang membabitkan isu jenayah ada? jenayah tu memang kita tak boleh nafikan. Memang adalah kejadian seperti pecah rumah. Tapi Alhamdulillah sebab bila ada saja kejadian pecah rumah ni, pemuda-pemuda akan ambil inisiatif macam ronda kampung. Jadi bila ada sebuah rumah yang terjadi, mereka akan backup lah. Yang tu lah salah satunya keistimewaan Pematang Manggis tu. Adakah jenayah pecah rumah ni dipandang serius oleh orang ramai? Ya. Penduduk kampung. Memang bila dah terjadi ni dipandang serius lah. Sebab dia jarang berlaku. Bila tiba-tiba berlaku, jadi dia akan polis pun kita bekerjasama dengan polis. Jadi bila polis dah bagi kebenaran untuk budak-budak muda ni berkumpul dengan tujuan kebaikan. Sebab bila pecah rumah ni dia terjadi awal pagi, kadang mereka akan duduk sampai bergilir. Mereka bergilir. Jadi bila kawan ni dah macam shift lah. Untuk mengelakkan benda ni dah terjadi. Adakah puan tahu apakah faktor yang berlakunya jenayah ni? Dia faktor lakunya macam kadang kelalaian orang apa juga. Kadang mereka nak pergi balik kampung, mereka tak maklum kan, mereka tengok rumah dah tutup gelap, jadi dan jiran tak boleh nak ni. Jadi dari situlah bilanya rumah hujung-hujung tu kan, menggalakkan penjenayah ni yang terjadi yang pecah rumah ni. Okey, macam tadi puan bagi tahu langkah yang diambil oleh penduduk kampung ni adalah rondaan. Selain pada rondaan, ada tak langkah-langkah lain dibuat? Selain pada rondaan, dia minta kerjasama tuan rumah lah. Sekiranya jangan biar rumah tu bergelap, ataupun kalau kata rumah dia terpencil sikit yang belakang, maklumkan kepada pemuda. Itulah untuk mengelakkan kejadian. Okey, bagi puan lah, apa cabaran yang perlu diambil untuk mengatasi masalah pecah rumah ni? Cabaran dia, kita kena saling percaya mempercayai jiran tetangga lah. Jadi kita tak boleh ambil sikap tak ambil tahu. Sebab bukannya tujuan kita nak ambil tahu sampai yang lebih. Jadi bila jiran tak ada nak pergi mana, dia kena maklum lah pada jiran sebelah. Untuk mengelakkan kejadian berlaku ni, pecah rumah ni. Okey, kita dah masuk pada soalan yang terakhir. Bagi puan, apa harapan puan mengenai isu jenayah pecah rumah ni yang berlaku di kawasan? Harapan saya lah, kalau boleh kan nak adakan satu seperti kampung lain yang ada rukun tetangga. Jadi sebab Pematang Manggis ni dia kami tak ada lagi rukun tetangga, cuma harap pemuda-pemuda lah. Jadi harapannya tu pihak polis pun lebih banyak rondaan, sebab lah jalan belakang kan, jalan belakang dah banyak dah. Itulah harapan saya tu. Lebih kerak polis-polis main ronda. Okey, ni ada soalan tambahan. Adakah harapan puan ni puan akan bawakan kepada pihak atasan? InsyaAllah, sebab saya sebagai selaku ketua wanita,
dan AJK Wanita Bahagian saya akan bawakan bila ada masa saya akan bawakan perkara ni ke tengah lah. Okey. Sekian yang itu saja yang saya ingin tahu. Terima kasih sebab meluangkan masa untuk saya menemu Ramah. Ya, sama-sama juga. Terima kasihlah Alia memilih Maksu lah untuk kajian untuk Alia lah untuk buat kajian ni. Terima kasih.